Saya bukan anak dia, tetapi anaknya kawan saya. Kami berkomunikasi. Saya menjadi anak muridnya. Saya berguru beliau, bersama dengan beliau selama 6 minggu. Dan saya terbang ke Mumbai, India bersama dengan beliau sebelum beliau dikenakan pelbagai fitnah oleh kerajaan India. Saya nak kongsi dengan tuan-tuan dan puan-puan muslimin dan muslimat. Ramai orang melihat Dr. Zakir Naik sebagai satu ikon hebat. Tapi ramai yang tidak tahu permulaannya. Dr. Zakir Naik, dia tidak pernah bercita-cita untuk menjadi penceramah maupun pendakwah. Sebab keluarganya, bapaknya, Dr. Abdul Karim Naik, juga merupakan seorang doktor. Bapaknya Dr. Abdul Karim Naik adalah seorang yang terkenal di Mumbai, India. Sebagai seorang dermawan yang suka melakukan kebajikan. Disukai oleh orang bukan Islam dan juga orang Islam. Abangnya, Dr. Muhammad Naik, juga ada klinik. Cita-cita beliau bukannya nak jadi pendakwa penceramah. Beliau dilahirkan di India pada 1965. Tahun ini genap umur 54 tahun beliau. InsyaAllah 18 Oktober insyaAllah. Genap umurnya 54 tahun. Tetapi dakwanya tentang Islam tidak bermula sehingga beliau berusia hampir 30 tahun. Di mana tuan-tuan dan puan-puan muslimin dan muslimat, beliau hanyalah seorang doktor perubatan. Dan beliau sangat meminati ceramah Syekh Ahmad Didat rahimahullah. Seorang yang berketurunan India tetapi membesar di Afrika Selatan. Dan dia melihat Syekh Ahmad Didat sebagai satu ikon yang bangkit mempertahankan Islam tatkala Islam diserang oleh missionary Kristian di Afrika Selatan. Syekh Ahmad Didat juga bukan seorang pelajar di Universiti Islam, bukan. Dia hanya belajar setakat darjah 5 sahaja. Tetapi kerana izah dia, semangat dia ingin mempertahankan Islam, ketika dia diajukan soalan oleh missionary Kristian di Afrika Selatan, dia tidak mampu menjawab. Lalu Allah Subhanahu Wa Taala mempertemukan Syekh Ahmad Didat dengan sebuah kitab yang ditulis oleh seorang ulama India juga, iaitu Maulana Kairanawi. Bukunya yang bertajuk Izharul Haq, kebenaran terselah. Yang di mana Maulana Kairanawi dia telah membahas dan membidas segala hujah-hujah daripada missionary Kristian menghentam ke Islam. Maka dari situ Syekh Ahmad Didat mula mencabar setiap missionary Kristian untuk berdebat, untuk berdakwah. Malahan sanggup membayar segala kos untuk debat. Kerana dia yakin Islam adalah agama yang benar. Dan Dr. Zakir Naik terinspirasi. Dan qadar Allah, Syekh Ahmad Didat singgah, ini apa yang diceritakan oleh Dr. Zakir Naik kepada kami semasa International Dakwah Training Program di India pada tahun 2016. Ketika Syekh Ahmad Didat rahimahullah, dia bukan ceramah di Mumbai, tetapi Syekh Ahmad Didat dia hanya transit di Mumbai, di Bombay waktu itu. Dia hanya transit saja. Maka Dr. Zakir Naik dia mengambil kesempatan untuk berjumpa dengan Syekh Ahmad Didat. Dan selepas berjumpa dengan dia, dia memiliki minat, dia memiliki semangat berkobar-kobar untuk melakukan dakwah. Tetapi tuan-tuan dan puan-puan, antara rahsia yang ramai kita tak tahu ialah Dr. Zakir Naik dia adalah seorang yang gagap. Dia menceritakan kepada kami bagaimana sewaktu usia mudanya, bila di sekolah, gurunya bertanya kepada beliau, "What is your name?" Kalau kita kata, "My name is Firdaus," kita laju. Dr. Zakir Naik, dia akan memperkenalkan dirinya, "My name is Zakir." Dia gagap. Maka dia tahu dia tak boleh berceramah. Tetapi tuan-tuan dan puan-puan, qadar Allah, di mana lantaran daripada pertemuannya dengan Syekh Ahmad Didat menyebabkan dia ada semangat untuk berdakwah. Maka apa yang dia buat? Pada 1991, semangat dakwanya memuncak. Dia memulakan Islamic Research Foundation, IRF. Dan tuan-tuan dan puan-puan tahu tak di sebalik cerita IRF ini? Saya pernah pergi ke pejabat dia. Pejabat dia waktu itu di India sebelum ditutup oleh kerajaan India yang memfitnah dia, memiliki 450 kaki tangan yang bekerja 24 jam sehari ikut shift. Satu shift bukan 8 jam. Satu shift di India 12 jam. Kalau kerusi panjang macam ni, sini duduk 6 orang. Kerusi panjang macam ini, kalau di Mumbai, India, dia duduk 8 orang, 10 orang. Tempat yang sempit. Ada studio dia, kami kena masuk pun, kami kena tundukkan kepala untuk masuk sebab sempit.
Tetapi di dalamnya terletak mesin untuk edit video, buat rakaman beliau yang bernilai berjuta-juta dolar Amerika. Ketika dia ingin berkahwin dengan isterinya, apa yang beliau cerita dengan kami, bapaknya adalah orang yang mulia, bapaknya adalah orang yang terkenal. Maka bapaknya ingin membuat satu majlis yang besar. Tapi Dr. Zakir Naik, dia kata, Abi, if you want to do this for us, dia kata, tak payah buat semua ni. Tak payah nak buat majlis besar-besar. Ini perkahwinan saya dengan dia saja. Nak jemput kawan-kawan, lepas walimah, dia hanya hidangkan kurma, air dengan biskut. Kalau tuan-tuan dan puan-puan dapat kahwin, dapat makan lauk 3, lagi baik daripada walimah Dr. Zakir Naik. Bapaknya mahu membelikan satu apartmen besar untuk dia, sebab bapak dia, Alhamdulillah, well to do. Baik, ada duit. Tapi Dr. Zakir Naik kata, tak payah beli rumah besar-besar. Boleh tak, duit yang awak nak gunakan untuk beli rumah yang besar untuk kami, awak belikan satu pejabat untuk kami buat dakwah. Dan itulah pejabat asal Islamic Research Foundation, yang waktu itu kecil saja. Dan tuan-tuan dan puan-puan muslimin dan muslimat, asalnya dia bukan nak berdakwah, nak mewujudkan sebuah stesen televisyen yang hari ini kita kenali sebagai Peace TV. Tidak. Dia hanya nak buat apa? Dia hanya nak mencetak risalah, kemudian rakaman daripada video debat Syekh Ahmad Didat, dia nak edarkan secara percuma saja. Itu saja. Kerana dia tahu dia tak boleh berceramah. Tetapi perancangan Allah lebih baik. Suatu hari dia menjemput seorang penceramah untuk datang berceramah. Qadar Allah, penceramah itu menguzurkan dirinya. Tetapi orang dah datang. Siapa nak penceramah? Akhirnya dia jadi bidan terjun. Dan dia sendiri fikir, I don't think I can speak for more than 20 minutes. Itu kata-kata beliau kepada kami. Ceramahnya yang pertama, I don't think I can speak for more than 20 minutes. Sebab dia gagal. Mungkin orang tak faham. Tapi tuan-tuan dan puan-puan teka, ceramah sulungnya itu berlangsung berapa minit? 2-3 jam. Asalnya dia kata, dia tak mungkin boleh berceramah lebih 20 minit. Tetapi akhirnya dia ceramah 2-3 jam. Dan bermula dari situ, dia nampak ketika dia berceramah, dia tak gagap. Dia rasa pelik. Tapi rupa-rupanya, surah Muhammad, surah 47, ayat ke-7. Ya ayyuhallazina amanu in tansurullah yansurkum. Wahai orang-orang yang beriman, jikalau kamu bantu agama Allah, Allah bantu kamu. Rupa-rupanya, kegagapan dia itu hilang ketika dia berceramah, kerana dia sedang menyampaikan kalam Allah Subhanahu Wa Taala. Dan lalu, dia melatih dirinya, dan kemudian daripada apa yang disebut oleh Hajah Mumtaz tadi, memang benar. Asalnya dia adalah the doctor of the body. Tetapi kemudian dia berhijrah kepada sesuatu yang lebih baik, iaitu menjadi the doctor of the soul. Dia mula berdakwah, dia mula berceramah. Dan kerana kelantangannya dan memorinya yang hebat, ramai orang bertanya kepada saya, Brother Firdaus, macam mana Dr. Zakir Naik, dia boleh hafal semua itu? Apa komputer letak kat dalam tu? Tuan-tuan dan puan nak tahu rahsia dia? Macam tak nak tahu je. Tak apalah, tak payah bagi tahu. Ke tuan-tuan dan puan-puan juga sejuk seperti cuaca sekarang? Tak tahu ke tidak? Tadi takbir banyak kuat, ini jawab nak sikit je. Rahsianya ialah usaha keras. Manjada wajada. Siapa usaha dia dapat. Tak ada formula khusus. Tak ada. Bila saya melihat kepada dia, saya pun ingat susah nak buat, tak boleh nak buat. Tetapi tuan-tuan dan puan-puan, segalanya mungkin jikalau kita ikhlas kerana Allah Subhanahu Wa Taala, jikalau kita nak berusaha, jikalau kita mau. Maka Dr. Zakir Naik, tuan-tuan dan puan-puan muslimin dan muslimat, tadi Hajah Mumtaz kata dia ceramah 6 jam. Itu tepat. Tetapi lebih tepatnya ialah ceramahnya yang paling panjang, yang paling lama, rekod beliau catat antara 16 April ke 17 April. Iaitu ceramahnya bermula 8.30 malam sehingga ke 2.45 pagi di Stadium Hoki Nasional Bukit Jalil. Saya ada di situ. Dan tuan-tuan dan puan-puan kena faham, saya mengetahui segala perjalanan program itu kerana saya adalah floor manager untuk program itu. Sebagai anak muridnya, kami tahu apa yang dia nak. Set mikrofon apa yang dia nak. Dia nak monitor speaker, dia nak speaker yang macam mana, dia nak bunyi yang macam mana, dia nak stage yang macam mana, apa position dia, macam mana nak letak mic dia. Kami semua